warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Saidah Najwa akan memulakan pembentangan reka bentuk model Azure. Baiklah, A yang pertama ialah analisis. Mari kita lihat ciri-ciri umum. Yang pertama ialah kelas. Kelas 2 berlian. Tahap murid dalam kelas itu ialah sederhana. Bilangan murid sebanyak 30 orang dan lokasi sekolah terletak di dalam bandar. Jadi bila bandar ni senang untuk kita melaksanakan aktiviti pembelajaran yang berasaskan TMK. Pengetahuan sedia ada murid ialah murid pernah menggunakan kata ganda dalam perbualan harian, tapi mereka tak tahu pun sebenarnya itu merupakan kata ganda. Jadi menerusi pengajaran ini, murid dapat mengetahui dengan jelas konsep kata ganda dan kata ganda yang sebenar-benarnya. Baiklah, kita bergerak pula kepada gaya pembelajaran. Reka bentuk pengajaran ini menekankan modal gaya pembelajaran VAK iaitu visual, audio dan kinestetik, di mana visual dalam laman web ini sebanyak 60% murid dapat melihat gambar, animasi dan sebagainya. Auditori pula sebanyak 30%, di mana ada teks-teks yang membuatkan murid perlu mendengar dan membacanya. Dan kinestetik sebanyak 10%, di mana ada pengaplikasian video lagu Upin Ipin, di mana murid akan bernari-nari apabila mendengar lagu tersebut. Kita bergerak pula ke S yang kedua iaitu state objektif, atau dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai tentukan objektif. Objektif ada objektif kognitif, afektif dan sebagainya. Tapi kita lihat dulu objektif kognitif. Di akhir pembelajaran, murid dapat mengisi 5 tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai dengan betul. Objektif kognitif yang kedua, murid dapat melengkapkan satu permainan bahasa cari padan dengan kata ganda yang sesuai dengan betul. Kita dapat lihat ya, ada A, B, C dan D, di mana A ialah audience. Audience dalam objektif ini ialah murid. Okey, tingkah laku pula ataupun dikenali sebagai behavior, mengisi dan melengkapkan. Isi kandungan pula ataupun konten, tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai, dan juga permainan bahasa cari padan dengan kata ganda yang sesuai. D pula ialah degree atau dikenali sebagai tahap penguasaan yang diharapkan, di mana objektif yang pertama, murid perlu menjawab 5 tahap degree, 5 soalan atau 5 tempat kosong dengan betul. Dan objektif kognitif yang kedua, 1 permainan bahasa dengan betul. Tadi kalau kita tengok, kita dah melihat objektif dari kognitif. Kita bergerak pula objektif afektif, di mana di akhir pembelajaran, murid dapat berkomunikasi dengan guru dan rakan-rakan secara bersopan. A iaitu audience, terdiri daripada murid lah, kita tahu. Tingkah laku, behavior, ialah murid dapat berkomunikasi. Berkomunikasi itu ialah behavior yang perlu murid laksanakan. Isi kandungan dengan guru dan rakan-rakan. Tahap penguasaan yang diharapkan atau degree, murid perlu berkomunikasi secara bersopan. Secara bersopan tu ialah tahap penguasaan yang diharapkan. Baiklah, S yang ketiga ialah select method, resources and media, atau dalam bahasa Melayu ini dikenali sebagai pilih kaedah, media dan bahan. Kita lihat dulu kaedah pengajaran yang digunakan dalam melaksanakan PDP ini. Okey, kaedah pertama yang digunakan ialah kaedah berpusatkan bahan, sebab kita memang tahu bahawa bahan yang digunakan ialah laman web pembelajaran. Jadi, PDP yang dilaksanakan sememangnya berlandaskan laman web tersebut. Seterusnya, kaedah berpusatkan murid, di mana murid yang melaksanakan banyak aktiviti dalam laman web menggunakan laman web tersebut. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan arahan. Kaedah yang ketiga yang diterapkan ialah kaedah penerokaan, di mana murid perlu meneroka isi kandungan yang terdapat dalam laman web dan fungsi-fungsi cara menggunakan laman web tersebut. Baiklah, kita bergerak pula ke media yang digunakan. Media yang digunakan ialah komputer riba dan pembesar suara. Seterusnya ialah aplikasi Hot Potatoes dan aplikasi WordWall, di mana kedua-dua aplikasi ini digunakan oleh guru untuk melaksanakan aktiviti latihan dan penilaian. Bahan yang digunakan sememangnya laman web pembelajaran multimedia interaktif kata ganda. Seterusnya, media 2D yang diterapkan iaitu video Upipin, video Upipin, nyanyian Upipin, visual 2D di mana gambar-gambar yang menunjukkan kata ganda, teks dan juga animasi. Baiklah, pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh saya iaitu Nur Maiza binti Mak Zaini.
Okey, elemen yang seterusnya dalam Azure ialah utilize media and material, iaitu guna media dan bahan. Okey, media pertama yang digunakan dalam laman web ini ialah media video, digunakan sebagai set induksi pada laman utama dan halaman pengajaran kata. Video dimana dari YouTube dan format ialah dalam MP4. Kedua-dua video yang digunakan dalam laman web ini adalah digunakan sebagai media pengajaran yang dilaksanakan terhadap murid-murid. Okey, bahan yang digunakan oleh guru ialah computerable untuk menerangkan cara penggunaan laman web kepada murid-murid sebelum mereka melakukan tugasan tersebut secara individu. Kemudian, pembusan suara juga digunakan oleh guru semasa menunjukkan video-video pengajaran untuk kesan audio daripada video yang lebih jelas, dan media visual juga digunakan dalam laman web ini, iaitu visual dalam bentuk 2D yang digunakan oleh guru dalam penyediaan nota kata ganda 1, kata ganda 2 serta latihan. Tujuan visual ini adalah untuk membantu murid-murid semasa melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Format visual adalah dalam bentuk JPG dan PNG. Baiklah, media yang seterusnya yang digunakan oleh guru ialah media teks, iaitu digunakan keseluruhan laman web ini menggunakan teks sama ada sebagai arahan maupun nota serta latihan kepada murid-murid. Teks ini boleh dibaca oleh murid-murid dalam setiap halaman yang dibina. Okey, media seterusnya yang digunakan dalam laman web ini ialah media animasi yang digunakan oleh guru dalam halaman kata ganda 1 untuk menerangkan contoh-contoh kata ganda. Format yang digunakan adalah dalam bentuk GIF. Kemudian, bahan yang terakhir digunakan oleh guru sebagai bahan bantu mengajar, iaitu penggunaan aplikasi Word dan Hot Potatoes untuk penyediaan bahan bantu mengajar. Aplikasi ini terdapat pada halaman pengajaran kata ganda, latihan dan penilaian. Baiklah, elemen yang seterusnya ialah require learner participation, iaitu penglibatan murid. Okey, penglibatan murid ini boleh dilihat pada set induksi, iaitu pemusatan murid dengan topik yang ingin diajar oleh guru, iaitu topik kata ganda. Kemudian pada langkah 1 berlaku juga pemusatan murid dan bahan. Murid membaca definisi serta jenis-jenis kata ganda yang terdiri daripada kata ganda penuh dan kata ganda separuh yang terdapat dalam halaman kata ganda 1 secara individu. Dan pada langkah kedua, berlaku juga pemusatan murid dan bahan, iaitu murid membuat pembacaan seterusnya berkenaan kata ganda berentak dan kata ganda berimbuhan dalam halaman kata ganda 2 secara individu. Kedua-dua langkah, iaitu langkah 1 dan langkah 2 ini adalah penyediaan nota yang telah disediakan oleh guru. Okey, seterusnya pada langkah ketiga berlaku juga pemusatan murid dan bahan, iaitu murid perlu menonton video berkenaan kata ganda dan menjawab soalan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam video tersebut. Melalui video tersebut, murid perlu mengenal pasti kata ganda yang terdapat dalam video tersebut dan menjawab soalan berkenaan dengan video tersebut. Seterusnya langkah keempat, iaitu berlaku juga pemusatan murid dan bahan. Murid melakukan latihan yang disediakan oleh guru dan menjadikan visual yang disertakan tersebut sebagai rujukan sepanjang melengkapkan latihan. Dan seterusnya pada bahagian penutup, masih lagi pemusatan murid dan bahan, iaitu murid perlu menggunakan bahan yang telah disediakan oleh guru untuk menilai tahap pemahaman mereka, iaitu melalui aplikasi WordWall. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada elemen Azure yang terakhir, iaitu evaluate, iaitu nilai dan semak. Okey, proses nilai ini berlaku pada untuk menilai tahap pencapaian murid, manakala proses semak adalah digunakan untuk menyemak keberkesanan media dan bahan. Okey, untuk menilai tahap pencapaian murid dinilai melalui jumlah pengumpulan markah dalam permainan kata ganda dalam aplikasi WordWall. Jadi jika jumlah kumpulan markah yang dikumpul oleh mereka itu adalah pada tahap yang tinggi, maka tahap pemahaman, iaitu tahap pencapaian murid adalah pada tahap memerangsangkan. Begitu juga jika sebaliknya yang berlaku. Okey, seterusnya pencapaian murid ini juga dibuat penilaian berdasarkan objektif yang telah ditetapkan pada awal sesi PDP. Guru akan membuat pertimbanganlah sama ada murid telah mencapai objektif yang telah ditetapkan atau tidak. Seterusnya, proses menyemak adalah untuk keberkesanan media dan bahan. Pada akhir sesi PDP, murid akan diberi borang ujian pasca untuk mereka selesaikan, dan setelah mereka menjawab ujian pasca tersebut, jika markah yang dikumpul oleh mereka dalam ujian tersebut adalah pada tahap yang tinggi,
Perkara berikut menunjukkan bahawa kesemua media dan bahan yang digunakan dalam laman web ini adalah berkesan terhadap murid-murid tersebut. Itu saja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Jadi, seperti tajuk di atas, pada hari ini, sesi pembelajaran kita bagi subjek Bahasa Melayu tahun 2 adalah berkaitan kata ganda. Sebelum memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari tonton video tersebut bersama-sama. Alright, Seppi, go! Ipin, nak pergi mana tu? Pergi dusun, bye-bye! Ha, jangan lama-lama. Balik makan nanti. Kak Raju, pasang lagu! Serupin, tengok tu! Tenang-tenang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Naik kereta api, turun padang tembak. Kalau tak hati-hati, kita akan terjebak. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Jangan ambil mudah, jangan rasa merah. Menang bukan kekal kalah, jangan kesal. Hati masih muda, tenaga pun ada. Hidup ada prinsip, ikut tata tertib. Yeah, 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 yeah. Terus, tengok. Cari bulu ayam akan tercantum jua. Lupakan hal semalam, esok pasti ceria. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Muralkan kanan setelah cari makan. Hidup berdikari, buat amal bakti. Solat, jangan lupa. Tiang agama. Ingat masa depan, pilih kawan-kawan. Amalan yang baik untuk orang cerdik. Tenang-tenang ubi, tak perlu dibaca. Orang berbudi, kita berbahasa. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Semarakkan hari ini, kita nyanyi ramai-ramai. Goyang badan, gerak kaki, laungkan lagu damai. Berdasarkan video tersebut, secara tidak langsung kamu telah pun menyebut beberapa kata ganda secara tidak langsung. Oleh itu, mari teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan kata ganda. Berdasarkan sesi pembelajaran kata ganda ini, cikgu berharap murid dapat mengisi 5 tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai dengan betul. Cikgu juga berharap bahawa kamu semua dapat melengkapkan cari padan dengan kata ganda yang sesuai dengan betul. Baiklah, pertama sekali anda perlu klik pada kata ganda 1 untuk membaca nota berkaitan kata ganda. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat apakah itu kata ganda.
kata ganda ialah proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Kata ganda juga membawa maksud lebih daripada satu objek, bahan, orang dan sebagainya. Kata ganda perkataan yang menerima penggandaan mesti diletakkan dengan tanda sempang, iaitu tanda inilah. Baiklah, berdasarkan visual aiskrim ini, kita boleh lihat terdapat 4 jenis kata ganda, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak dan juga kata ganda berimbuhan. Pertama sekali, mari kita lihat kata ganda penuh. Kata ganda penuh melibatkan proses penggandaan semua kata dasar tanpa sebarang perubahan. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Berdasarkan animasi, terdapat lebih daripada satu bola. Oleh itu, kita menggandakan perkataan bola tersebut menjadi kata ganda bola-bola dan ditanda dengan tanda sempang. Begitu juga lebih daripada satu murid-murid. Kata gandanya adalah murid-murid. Ini tanda sempang. Dan seterusnya, lebih daripada satu buku, kita gandakan kata dasar tersebut menjadi kata ganda buku-buku dan dilambangkan dengan tanda sempang. Baiklah, seterusnya kata ganda separa. Kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Baiklah, seperti yang kita tahu, kata ganda penuh tadi adalah penggandaan penuh seluruh kata dasar, manakala kata ganda separa hanya berlaku pengulangan pada suku kata pertama kata dasarnya. Bunyi vokal pada suku kata pertama berubah dan dilambangkan dengan huruf I. Jika kata ganda penuh menggunakan tanda sempang, kata ganda separa pula menggantikan huruf di depannya dengan huruf I. Huruf vokal suku pertama dengan huruf I. Contohnya, lelangit itu bahagian mulut kita. Contoh yang kedua, jari dan juga berbola ikan. Baiklah, itu adalah kata ganda separa. Seterusnya, mari kita beralih kepada kata ganda berentak dan juga kata ganda berimbuhan. Baiklah, berikut merupakan kata ganda berentak. Kata ganda berentak adalah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Jika sebelum ini kita telah mempelajari berkaitan kata ganda penuh yang menggandakan seluruh kata dasar. Kata ganda separa pula menggandakan suku kata pertama kata dasar. Manakala kata ganda berentak menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Seluruh kata dasar akan digandakan dan bunyi-bunyi tertentu akan diulang. Kata ganda ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu pertama, persamaan bunyi di hujung. Contohnya, kuih, muih. Persamaan bunyi di hujungnya adalah bunyi I ataupun IH. Jenis yang kedua, persesuaian bunyi keseluruhan. Berdasarkan gambar rajah ini, kita boleh lihat bahawa rambut pemuda ini adalah sangat kusut masai. Kusut masai merupakan persesuaian bunyi keseluruhan di mana seluruh perkataan ini adalah sesuai dengan gambar ini, iaitu kusut masai. Dia tidak seperti ini, dia tidak mengulang belakang tetapi ia mengubah keseluruhan perkataan dengan rentak bunyi yang sesuai. Seterusnya, persamaan bunyi di awal. Contohnya, bukit bukau. Persamaan bunyi di awalnya adalah book ataupun BUK, bukit bukau. Baiklah, bagi jenis kata ganda yang terakhir adalah kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang menerima imbuhan sama ada imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan sisipan maupun imbuhan akhiran. Contoh bagi kata ganda berimbuhan awalan ialah bermain-main, menjerit-jerit, melompat-lompat. Berdasarkan contoh ini, kita boleh lihat bahawa
Dan juga merupakan kata imbuhan awalan yang digunakan dalam kata ganda berimbuhan awalan yang berikut. Baiklah, seterusnya adalah kata ganda berimbuhan apitan. Contohnya, bertolak-tolakan. Kita boleh lihat ber dan an merupakan imbuhan apitan yang digunakan. Seterusnya, kebiru-biruan, ke dan an, dan berlari-larian. Ber dan an adalah imbuhan apitannya. Seterusnya, kata ganda berimbuhan sisipat. Contohnya, tulang-temulang, turun-temurun, gilak dan juga gilak-gemilak. Hari sekali, kata ganda berimbuhan akhiran. Contohnya, wangi-wangian, an, tumbuh-tumbuhan, juga an, dan akhir sekali sayur-sayuran, an. Baiklah, itu sahaja sesi pembelajaran kita berkaitan kata ganda. Oleh itu, mari kita membuat sedikit ulang kaji berkaitan apa yang telah kita pelajari dengan menonton video tersebut. B-E-B-O-L-A berbola. Berbola coklat saya suka. Ada kekacang dalam berbola. Berbola coklat saya suka. Mari dimakan bersama-sama. Berbola coklat saya suka. Hati-hati takut rosak gigi. Berbola coklat saya suka. Dengar tu kawan-kawan, jangan makan manis banyak sangat tau. Tapi, banyakkan memakan buah-buahan dan sayur mayur. Asyik tersebut kata ganda sahaja. Berbola, kekacang, bersama-sama, hati-hati, buah-buahan dan sayur mayur merupakan contoh kata ganda. Berdasarkan video tersebut, para pelajar dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kata ganda yang terdapat di dalam video tersebut. Anda boleh mengisi dengan menaik pada tempat kosong. Baiklah, seterusnya. Di akhir pembelajaran ini, cikgu akan memberikan 2 latihan untuk kamu semua selesaikan. Iaitu yang pertama, anda harus mengisi tempat kosong dengan kata ganda yang sesuai berdasarkan gambar yang diberi. Ada jejari, kura-kura, berbola, rama-rama dan juga murid-murid. Oleh itu, berdasarkan gambar dan juga jenis dan juga kata ganda tersebut, anda harus mengisi tempat kosong yang telah diberikan dengan kata ganda yang sesuai.